Untuk objektif mata pelajaran, kemahiran yang akan ditaksir dalam ujian akhir ini. Dua kemahiran utama iaitu membaca, kemahiran menulis serta satu aspek iaitu aspek tata bahasa. Membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul, memahami dan menakul maklumat tersurat dan tersirat serta membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosakata dan maklumat untuk memupuk minat membaca. Menghasilkan pelbagai penulisan, mengedit dan menulis ulasan. Menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, dalam pembacaan dan dalam penulisan. Daripada objektif mata pelajaran ini, maka terhasillah objektif pentaksiran itu sendiri. Membaca, memahami, beri respon terhadap maklumat yang terdapat dalam pelbagai jenis bahan rangsangan. Ini sama ada bahan rangsangan sastra atau bahan bukan sastra. Menulis pelbagai jenis penulisan untuk menyampaikan idea, ulasan dan pendapat. Memahami dan menggunakan sistem bahasa dalam pelbagai konteks. Jenis instrumen, ujian bertulis, pemahaman dan penulisan. Kita akan gunakan satu instrumen atau satu kertas ujian sahaja. Ada 4 jenis item. Item objektif aneka pilihan, kemudian objektif berbagai bentuk, contoh padanan, isi tempat kosong, betul salah dan sebagainya. Subjektif, respon terhad. Ya. Yang ini ada rubrik yang tertentu untuk permakahan dan skema jawapannya. Kemudian yang keempat adalah subjektif respon terbuka. Murid-murid perlu menulis dalam bentuk yang lebih panjang dalam penulisan karangan, memberikan idea dan ada rubrik untuk menentukan idea dan penggunaan bahasa dalam penulisan murid. Kita ada 4 bahagian. Setiap bahagian ada perbezaan markah dan juga bilangan soalannya. Bahagian A, dia ada 10 markah wajarannya. Di situ ada soalan tata bahasa dan pemahaman petikan. Bagi soalan tata bahasa ni mengandungi 3 hingga 5 soalan. Manakala untuk pemahaman petikan ni, kita ada 5 hingga 7 soalan. Bagi bahagian B, 10 markah gabungan bentuk soalan, objektif pelbagai bentuk dan subjektif respon terhad. Di sini masih ada soalan pemahaman petikan dan ada 1 atau 2 soalan yang berkaitan dengan tata bahasa bersepadu yang kita uji berdasarkan petikan. Kemudian ada satu soalan lagi adalah soalan respons kritis dan kreatif. Ini satu soalan sahaja. Bahagian C iaitu wajarannya 10 markah, yang ini subjektif respon terbuka. Murid kena menulis dalam satu perenggan sahaja. Di bahagian D dengan wajaran 20 markah penulisan karangan. Ada satu soalan, dia akan diberikan bahan rangsangan untuk murid menjawab tugasan tersebut. Peruntukan markah untuk keseluruhan kertas ujian ini adalah 50 markah. Tempoh ujian ialah 1 jam 15 minit sahaja. Konstruk ini adalah sebenarnya apa yang boleh ditaksir, perkara yang hendak ditaksir daripada ujian yang dijalankan. Jadi, kita taksir pertama adalah pengetahuan sistem bahasa. Kemudian, kita juga mentaksir kemahiran membaca dan kemahiran menulis itu sendiri. Aras memahami, mengaplikasi dan kepada menganalisis. Bagi kemahiran menulis, aras mengaplikasi, menganalisis, menilai kepada mencipta hasil penulisan. Apa yang murid terbitkan daripada pemikiran berdasarkan tugasan yang diberikan, itulah yang kita nilai sebagai mencipta sesuatu yang penulisan yang menarik, yang baru, yang lebih matang dengan pelbagai idea. Aras kesukaran item rendah, sederhana dan tinggi. Soalan-soalan ini dia akan berada pada aras 50% aras rendah. Kemudian 30% soalan adalah dalam aras sederhana, manakala 20% lagi adalah dalam aras tinggi. Kaedah penskoran ni bagaimana guru atau pemeriksa akan menanda ikut kaedah mana? Kaedah penskoran dikotomus itu yang 1-0 tu. Betul 1 markah, kalau salah 0 markah. Untuk holistik ini adalah keseluruhan bagi penulisan itu sendiri.
ini soalan tata bahasa. Soalan tata bahasa. Okey, dalam bahagian A ni, apa yang diuji adalah aspek tata bahasa. Dia sub bahagian A. Ini adalah contoh soalan. Ini adalah dalam konteks ataupun dalam tajuk penggunaan kata atau ketepatan kata atau istilahnya adalah morfologi. Soalan 2. Yang ini konteksnya adalah sintaksis. Pilih jawapan yang paling sesuai, ya. Sintaksis ataupun penggunaan ayat yang betul, ya. Pilih ayat yang betul. Ini adalah contoh soalan sintaksis. Jadi dalam bahagian A, sub bahagian A ni akan ada soalan tata bahasa begini, ya. Satu soalan morfologi, satu soalan sintaksis atau penggunaan kata dan ayat yang betul. Ini adalah soalan pemahaman petikan. Jadi daripada petikan tadi, okey, murid perlu menjawab soalan-soalan pemahaman petikan, ya. Yang pertama untuk mencari maklumat dalam tu secara tersurat, ya. Juga akan ada beberapa soalan yang digunakan untuk menganalisis pemahaman murid. Jadi kat sini ada jawapan, ya. Murid perlu memahami petikan dan menjawab soalan pemahaman petikan ini. Yang ini menganalisis sikit, ya. Pilih pernyataan yang benar tentang petikan. Jadi murid perlu menganalisis maklumat yang terdapat dalam petikan untuk menjawab soalan ini, ya. Soalan ketiga, berikut ialah cara menjaga kebersihan kelas berdasarkan petikan kecuali apa yang tak disebut dalam petikan, ya. Maksudnya berdasarkan petikan, murid tengok, ya, dan analisis. Ini adalah sub bahagian A lagi untuk pemahaman petikan teks pelbagai, ya. Teks pelbagai ada dua bahan, ya. Bahan yang dalam contoh ini adalah satu bahan grafik, yang kedua petikan. Okey. Daripada ini murid akan menjawab soalan-soalan, ya. Pertama soalan tata bahasa, ya. Tata bahasa ini adalah tata bahasa bersepadu, ya. Kemudian yang kedua soalan-soalan pemahaman petikan jugalah, dan ada dua soalan atau satu atau dua soalan murid perlu menjawab berdasarkan kedua-dua bahan yang diberi. Soalan bahagian B, pemahaman petikan, yang ini soalan subjektif. Jawapan perlu ditulis atau objektif pelbagai bentuk yang boleh garis dan sebagainya. Ini adalah contoh format lama UPSR. Murid pilih dan tandakan right bagi ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan. Contoh soalan bahagian B ini penting, respon kritis dan kreatif, ya. Murid akan diberikan, kan, dengan satu situasi, kemudian murid akan berikan pendapat atau mungkin cadangan, mungkin tindakan, mungkin ramalan terhadap situasi yang diberikan. Yang ini membawa wajaran 5 markah. Murid perlu menulis dalam ruangan yang disediakan. Jadi murid perlu menyatakan apakah tindakan yang akan dilakukan. Contoh soalan bahagian C. Ini untuk penulisan perenggan. Untuk penulisan perenggan ini akan diberikan satu bahan rangsangan, sama ada grafik, gambar, mungkin rangkai kata. Murid perlu menulis pendapat tentang faedah-faedah daripada aktiviti yang dinyatakan, yang diberikan dalam grafik tersebut, ya. Panjang jawapan, ini penting, ya. Tidak boleh lebih daripada 50 patah perkataan dengan wajaran markah 10 markah sahaja. Soalan bahagian D iaitu penulisan karangan. Yang ini pun sama dengan format UPSR yang lama, cuma yang membezakannya ialah kita ada satu bahan grafik atau bahan rangsangan yang diberikan. Kita memerlukan pemikiran kritis dan kreatif murid untuk menghasilkan satu penulisan sesuai dengan apa yang dipelajari. Kehendak tugasan, tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau tidak berformat. Sekarang kita bagi bahan rangsangan, mereka perlu menulis sama ada karangan berformat atau tidak berformat. Tapi perlu diingat, jika murid menulis dalam bentuk karangan berformat, contoh kalau yang ini kita buat karangan catatan. Jadi murid perlu ikut format karangan catatan itu. Kalau murid pilih untuk menulis karangan cerita, jadi gunakanlah format karangan cerita. Jadi rubrik itu akan menentukan bagaimana penulisan murid itu, sama ada berada di aras cemerlang atau berada di aras sederhana atau memuaskan dan sebagainya.